Hello, Assalamualaikum and welcome back to FZ Channel dan segmen Share Seram. Kisah kali ini agak berkait ataupun bersangkut dengan video yang lepas berkenaan hantu raya, tetapi dia hanya berkait sedikit dalam cerita tu, bukan berkait dengan hantu raya dia lah. Dan kisah kali ini berkenaan mengandungkan anak jin. Okey, berkenaan video yang lepas, siapa yang tahu jin dengan manusia ni boleh bersama, ataupun kita manusia ni yang tak kira lelaki perempuan boleh, aku pernah dengar boleh dirogol oleh jin sendiri. Dan ada beberapa sebab dia yang aku tak over sure, dan korang boleh tanya kepada yang arif beberapa sebab dan juga benda yang boleh membuatkan kita dirogol oleh jin ni. And kisah kali ni nak menceritakan tentang seorang perempuan ataupun wanita yang belajar di salah sebuah universiti yang terkemuka di Malaysia ni. And dia ni adalah seorang pelajar yang sangat-sangat rajin, tapi kerajinan ni menyebabkan juga dia ni tidur tak menentu, which kalau sepatutnya tidur yang teratur kita akan tidur pada waktu malam kan, tapi budak ni dia nak tidur ikut suka hati dia, waktu petang ke, waktu pagi ke, waktu malam. Dia rasa waktu tu dia ada kelapangan, dia akan tidur. So selagi dia rasa macam dia ada kerja, dia takkan tidur. Dan kejadian berlaku pada satu hari ni, di mana kes yang sama berlaku pada yang video lepas. Dia merasa sakit-sakit di sekitar alat kelamin dia. Tak apa, dia macam tak konsak ataupun tanya kepada sebab ialah dia pun tidak bersuami apa lagi, takkanlah dia ada orang rogol dia tak sedar langsung kan. Okay. So lama kelamaan dia tersedar kesakitan yang dia rasai ni akan terjadi bila dia tidur sekitar waktu asar ke maghrib macam tu. And bila dia tersedar perkara ni, dia telah pun macam jumpa kepada doktor. And bila dia cuba konsak dengan doktor kata tiada apa-apa pun. Maklumlah dia pun tak ada suami lagi kan. And doktor ni katalah tak ada apa-apa pun setakat yang saya buat check up kat atas awak ni. So macam kebetulan juga doktor ni perempuan, dan doktor ni menyarankan apa kata awak cuba jumpa perawat Islam ataupun pakar perubatan Islam. So mendengar nasihat pada doktor ni, dia terus pergi ke pakar perubatan Islam, yang mana ialah mana kan dia perempuan, dia pun cuba cari yang perempuan lah kalau boleh. Dan dia cuba yang dia kenal dulu, iaitu dalam kalangan pensyarah dia ada seorang ustazah ni yang mana juga mahir sedikit dalam kes-kes macam ni. Dan pada ketika dia jumpa dengan ustazah dia ni, bila dia terangkan situasi apa yang dia hadapi ni, si ustazah ni kata sesuatu yang mana dia ada tidur tak dalam waktu asar ke maghrib macam tu. Dan dia pun menjawab lah kan, ada ustazah, ini apa yang saya rasa lah, kamu dia dirogol oleh jin. Dan perkara tersebut menyebabkan dia terkejut. Ustazah, dengan main-main kalau kena rogol dengan manusia mungkinlah saya boleh terima, kenapa boleh kena rogol dengan jin? Perkara ni tak ramai orang tahu, tapi benda ni memang boleh berlaku. Dan in fact ataupun fakta yang ramai juga orang tak tahu, kita juga boleh mengandungkan anak jin itu. Dan ada juga yang mengatakan jika mengandung pun anak tersebut mungkin seolah-olah akan hilang, di mana daripada apa yang pernah didengari, kononnya bayi tersebut akan dibawa oleh makhluk gaib ni ke alam diorang. So antara perkara tersebut lah yang diceritakan. Dan dia pun diminta untuk cuba jangan tidur lagi waktu-waktu macam tu, dan cuba jagalah tidur dia kan. Okey, tak apalah, dia pun cuba jaga tidur dia macam tu. Tapi macam ustazah tu macam cakap lah, in case jadi apa-apa inform dia. Dan entah macam mana secara tiba selang beberapa hari lepas tu, dia macam muntah-muntah tau. Macam muntah-muntah, dia jadi macam benda-benda yang boleh dikatakan simptom-simptom yang ada pada ibu mengandung terjadi pada dia. Dan dia mula risau tau. Dan pada ketika tersebut dia punya menstruasi ataupun kitaran haid dia pun terganggu, dan dia memang dah lama tak datang bulan. Dan dia telah menjumpai ustazah tersebut dan menerangkan, dan ustazah tersebut mula macam terkejut lah, dan macam cakap kemungkinan dia memang sedang mengandung. Dan ustazah tu sekali lagi tanya, kamu memang tak pernah bersama dengan mana-mana lelaki? Tak ustazah. Dan pada tersebut ustazah ni macam susah nak terangkan lah, tapi ustazah ni katakan setakat ni kamu, yang boleh saya sarankan, kamu stop dulu kamu punya study ni, ambil cuti kejap, kamu buat apa-apa sementara kes ni berlaku, sebab takut nanti akan timbul fitnah. So macam ustazah ni sambil tu tolong gak mengubati dia, tapi ustazah tu pun rasa something jugalah. Memang bayi dalam kandungan tu kemungkinan bukan bayi daripada hasil manusia lah kan.
Dah sambil-sambil dia ni dah stop study dia untuk sekejap ni, sambil ustazah ni tolong dia daripada dalam kampus lah. Which lepas pada tu dia keluar pada kampus and menetap di luar, menyewa rumah di luar sambil dia ada buat kerja part time. Dan pada ketika tersebut dia macam dapat tenungan daripada orang ramai lah. Sebab yelah, dia tak ada suami sepengetahuan orang, tapi dia perut dia dah makin lama makin boyot. Dan apa yang mengejutkan, setelah beberapa bulan perkara ni, tiba-tiba perut dia ataupun dia ni rasa sangat sakit tau. Macam yelah, perut dia dah boleh katakan masa tu dia dah 9 bulan kalau tak silap lah, memang 9 bulan macam tu. Tiba-tiba dia rasa sangat sakit, macam orang sakit sangat-sangat. Dia tak tahu pada ketika tersebut sebenarnya itu adalah salah satu rasa sakit untuk orang nak beranak lah kan. And dia pun macam layan dia sakit, dia sakit, tiba-tiba dia macam pengsan tau. Bila dia bangun, perut dia kempes. Kau bayangkan perut kau tengah memboyot dengan sangat besar, secara tiba kempes. Dan perkara ini menyebabkan dia sangat terkejut dan dia mencarilah macam, yelah kan sepengetahuan dia memang dia akan nak ada baby lah, akan keluar. Tapi dia tak nampak apa dan darah apa pun tak ada. Hal ini telah menyebabkan dia sangat-sangat terkejut dan dia telah pun menghubungi ustazah dia tadi. Walaupun sebenarnya dia ni beranak boleh dikatakan secara dia tidak sedar ni, tapi kesakitan dia tu dia masih rasa macam orang baru bersalin lah kan. Dan bila dia tanya ustazah tu, ustazah cakap mungkin dia dah ambil lah bayi tu. So mengenai cerita-cerita sebenarnya kemungkinan ada kebenaran, kita tak sure benda tu. Dan perkara ini telah menyebabkan dia selepas pada itu sangat-sangat berwaspada untuk tidur pada waktu asar ataupun melakukan perkara-perkara yang menyebabkan dia boleh dirogoh oleh jin. Dan hal ini telah diceritakan kepada kawan-kawan dia yang mana pada mula ni tak percaya, tapi bila bertanya pada ustazah tadi mengiyakan. Dan even selepas itu dia menceritakan kepada keluarganya kenapa dia stop study kejap dan tidak balik ke rumah. Dan keluarga dia pun alhamdulillah memahami, namun mereka juga agak terkilan lah sebab tak menyatakan pada mereka, mana tahulah mereka boleh bantu pergi mencari apa. Tapi dia sudah menyatakan bahawasanya ada ustazah dia yang menolong kan. So benda ni sangat-sangat kurang awareness lah dalam kalangan kita punya masyarakat. Kerana bila mengandung tak ada suami, dia akan anggap itu anak luar nikah, tidak mau ambil tahu sama ada itu adalah betul-betul bayi daripada manusia atau tidak. So pengajaran pada kisah kali ni, janganlah kita nampak sesuatu tu terus judge ataupun kita terus anggap benda tu salah atau betul. Kita kena ambil tahu lebih mendalam tentang isu tersebut, baru kita boleh buat satu konklusi ataupun satu kesimpulan. Okeylah, terima kasih kerana menonton video aku sampai ke waktu ini ataupun detik ini. Jangan lupa untuk subscribe, tekan butang loceng dan juga like dan share video ni kepada kawan-kawan. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye bye.